kelas kita, cuti KG ada camp ke cikgu? Mestilah ada nak. Allah. Tapi saya tak tahu lah tu kerja projek, saya tak tahu. Kalau ada, follow je saya. Tapi rasanya ada rasa. Gitu lah, masa cuti-cuti tu lah nak tu pun. Tapi ada webinar. Kalau tu hujung minggu dia ada JPN lah, dia buat webinar. Dan hari minggu depan hari Jumaat pukul 3 petang webinar fizik. Masa tu saya jadi ada jugalah bahagian menempel dalam webinar. Okay. Bukan penceramah sangat pun, tapi orang yang menempel. Boleh lah. Okay, so kita nak sambung. Minggu lepas kita ada belajar pasal elektromagnet. Yang mana elektromagnet ni dawai konduktor, kalau ada arus dia bertindak sebagai magnet, dia akan jadi magnet. Okay, kalau dia berjumpa dengan arus yang lain ataupun magnet yang lain, dia akan menghasilkan satu daya gerakan. Macam minggu lepas tu saya tunjuk satu dawai duduk atas di antara magnet lah. Bila ada arus, dawai tu akan bergolek gedek sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, itu adalah asas kepada motor. Motor Okey. So hari ni kita nak sambung lagi. Dia kata faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya. Maksudnya kalau kita tengok kipas tu, kipas tu salah satu daripada aplikasi kepada elektromagnet. Okey, kalau ada arus dia jadi magnet. Lepas tu dia ada magnet yang kekal dalam motor kipas tu, ada magnet kekal. Okey. Lepas tu kita buka switch, dia ada arus dalam gegelung. Gegelung tu jadi magnet. Maka magnet kekal jumpa dengan gegelung yang baru saja menjadi magnet tu. Magnet berjumpa dengan magnet akan menghasilkan satu daya. Sebab tu dia boleh berpusing kipas tu. Dia berpusing tak. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhi hal laju dia. Kalau kita nak suruh dia bergerak lebih laju, benda apa yang kita perlu ubah? So di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, konduktor pembawa arus. Satu lagi suatu medan magnet. So dua benda di sini. Dia kata konduktor pembawa arus, bila konduktor tu bawa arus, dia akan jadi magnet. Okey, satu magnet. Dalam suatu medan magnet, dia tu magnet, duduk pula dalam magnet. Bukan dalam magnet, dalam kawasan yang ada magnet. So dia akan menghasilkan daya lah. Okey, daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor dalam mesin basuh. Katakan mesin basuh tu ada motor tau. Nak berpusing, dia berpusing. Okey, kalau kita bubuh beban lagi banyak, dia perlukan daya lagi berat, lagi tinggi untuk menggerakkan mesin tu. Jadi, nak memerlukan daya yang lebih besar, kita kena sediakan beberapa benda untuk dia dapat berputar. Okey, berbanding dengan kipas penyejuk dalam komputer riba. Okey, dalam laptop ada kipas penyejuk, tapi kipas tu boleh bergerak tanpa menggunakan beban yang lebih tinggi daripada mesin basuh tadi. Okey. Jadi kalau tu daya dia tak perlukan lebih tinggi lah. Dia perlukan daya yang biasa-biasa je untuk berpusingkan motor dalam komputer riba tu untuk sejuk. Okay. Kalau kita on komputer kan bunyi kipas, dia mesti tak. Tujuan kipas tu adalah untuk menyejukkan komputer. Okay. Tapi dia tak kenakan apa-apa beban. Jadi kipas tu boleh berpusing macam biasa saja. Tak. Tapi boleh je kita nak kuatkan kipas tu. Nak suruh dia berpusing lebih laju. Okay. Jadi antara syarat-syarat dia ataupun
benda-benda yang dia perlukan untuk mengubah magnitud daya adalah yang pertama, magnitud arus. So arus yang kita bekalkan pada motor tu berapa? Tak? Macam kipas, kita nak lajukan kipas. Macam mana kita pun pergi pusing dia punya alat di tepi dinding tu. Kepak kita pusing tau. Nak nombor 5 dia pun pusing laju. Sebenarnya alat tu nama dia adalah rheostat. Okey, rheostat ni adalah dia boleh melaraskan ataupun kita boleh set arus. Okey, kita boleh tambah arus, kita boleh kurangkan arus rheostat tu. So kalau kita nak laju, kita tambahkan arus, dia akan menghasilkan satu putaran yang lebih laju. Okey. Jadi sini semakin tinggi arus, semakin tinggi daya putaran yang terhasil ataupun daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey. So yang kedua adalah kekuatan medan magnet. Okey, kekuatan medan magnet. Dalam motor tu ada magnet kekal tau. Jadi magnet kekal ni dia ada dua, sama ada dia magnet yang kuat ataupun magnet yang lemah. Magnet yang lemah tu maksudnya kalau kita letak besi ke, dia tarik, tapi tarik tu dengan keadaan yang tidak kuat. Slow je dia tarik. Okay? Berbanding dengan magnet yang kuat, kita letak, kepak, dia melekat. Contoh. Okay? Kalau kita tengok beza lah antara motor dalam drone hok terbang, okay? Ataupun motor dalam kereta mainan hok biasa. Okay. Kita guna 2 biji bateri, drone pun guna 2 biji bateri. Tapi sebab apa? Putaran drone tu lebih tinggi, lebih kuat. Dia pusing. So boleh terbang drone tu. Tapi dalam kereta guna bateri 2 OT, maksudnya arus yang sama tapi dia boleh putaran motor dia tu lebih perlahan. Tu menunjukkan dalam motor tu, dalam motor drone, magnet kekal tu lebih kuat berbanding dengan magnet yang ada dalam motor kereta mainan biasa. Sebab tu motor drone tu mahal. Sebab dia buat daripada magnet yang kuat. Nama magnet tu saya tak ingat apa nama. Kalau magnet yang kuat tu. Magnet yang kuat tu biasa kita guna dalam kereta api. Nak terapung, kereta api nak terapung, nak gerak. Yang guna magnet yang kuat. Okay. So ada 2 faktor lah. Yang pertama arus, yang kedua kekuatan magnet. Okey. Aduh. Okey, kalau dalam eksperimen gini macam minggu lepas tu dia nak golek kan. Kalau kita guna arus yang kuat, gerakan dia ni akan lebih jauh. Dia pergi jauh. Kalau arus yang rendah, dia golek tapi golek pergi dekat je. Sampai sini dia berhenti. Kalau kuat tu dia boleh bergerak, bergolek gitu. Okey, semakin besar daya, semakin jauh jarak gerakan konduktor. Okey. So kita nak tengok macam mana suatu motor tu boleh wujud, boleh berfungsi. Okey, secara asas dia bentuk motor tu binaan dia macam ni sahaja. Okey. Dia ada magnet kiri dan kanan, ni magnet kekal ni. Dia ada arus ke, tak ada arus ke, dia adalah magnet. Magnet dia kekal sebagai magnet. Tapi di tengah-tengah ni ada gegelung. Okey, ada A, B, C, D. Dia membentuk satu gegelung. Sebenarnya dia banyak ni, wayar-wayar yang kecil dia pun sambung gini. Sambung dalam keadaan gegelung, tapi secara ringkas dia lukis ni. Secara ringkas motor tu macam dia lukis ini. Okey, dia ada A, B, C, D. Dia ada 4 bucu tu Okey, dan dia ada satu benda sini kita panggil komutator. Komutator tu dia tak bersambung, dia berpisah. Dia membentuk satu U yang bertentangan, duduk dia setentang. Kalau dia bercantum,
akan jadi litar pintas pula. Tak? Dia tak bercantung dan dia disambung pada terminal bateri positif dan negatif. Hot merah positif, biru negatif. Okey. Jadi dia letak gegelung tu berada pada tengah-tengah medan magnet. Okey. Bila kita sambung switch on, gegelung ni akan menjadi magnet. Okey, magnet berjumpa dengan magnet, dia akan menghasilkan satu daya. Okey. Masa itulah nama dia daya putaran motor. Okey. Macam mana dia terhasil? Okey. Ada magnet utara dan selatan, jadi arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Kita tengok yang berwarna biru ni, berwarna biru. Berwarna biru tu menunjukkan medan daripada utara ke selatan. Okey. Kalau azan pula, kita stop kejap. Azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, baik. So kita sambung. Okey, jadi
bila disambung pada arus, okey, katakan ni disambung pada positif, sini negatif. Sini positif, sini negatif. Okey, so disambung pada positif dan negatif lah. Kalau disambung pada positif maksudnya arus mengalir daripada positif, dia mengalir masuk ni melalui melalui A, dia masuk ke A, lepas tu pergi ke arah B, daripada B ke C ke D. Okey, bila daripada A ke B tu ada arus yang merentasi daripada A ke B, maka dawai itu akan menjadi magnet. Okey, bila dia menjadi magnet, kita boleh guna petua tangan kiri Fleming minggu lepas tu. Okey, jari telunjuk tunjuk ke arah biru tu dan arus jari tengah. So dia akan tunjuk ke arah atas ni lah. So daya yang terhasil adalah ke atas. Dan apabila arus tu mengalir daripada C ke D, dia akan menghasilkan satu daya ke bawah. Jadi bila dia A ke B tu dia tolak ke atas, C ke D dia tolak ke bawah. Jadi dia seolah-olah menghasilkan satu putaran. So dia akan menghasilkan satu putaran. Okey? Dan putaran tu dia jadi interaksi dia macam ni lah. Kalau tengok medan magnet menggunakan medan lastik, dia akan hasilkan gini lah. Satu daya ke atas, satu daya ke bawah. So gegelung tu akan ditolak dalam dua arah. Satu ke bawah, satu ke atas. Jadi yang menghasilkan dia putaran tu, okey. Ni dia berubah dah ni. Separuh putaran. Okey, kita tengok ni pula Okey, kalau hak ni dia tukarkan arah. Tadi utara duduk belah ni, selatan belah ni. Jadi hak ni dia tukar pula ni, daripada utara pula duduk sebelah kiri, selatan duduk sebelah kanan. Okey. Jadi satu daya yang terhasil daripada A ke B ni dia turun ke bawah. C ke D dia naik ke atas. So dia berputar lah. Bila dia berputar tu, okey, dia berputar, mula-mula C dengan D ni dia menyentuh Y. Dia menyentuh Y sini, Y. Okey, bila dia berputar, dia akan berpindah. Maka C dengan D ni akan menyentuh X pula. Dia akan jadi gini pula. Ni. C dengan D tu dia bertukar tempat duduk. Tadi A dengan B duduk sebelah ni. A dengan B. Mula-mula A dengan B duduk sebelah ni. Bila dia kenakan satu daya, dia akan memusing. Jadi C dengan D pula duduk sebelah. B dengan A duduk sebelah kanan. C dengan D duduk sebelah kiri. So bila dia berada pada situasi itu, dia dikenakan satu daya lagi. Dia tolak lagi. Lepas tu dia tukar tempat duduk pula. Lepas tu kena daya lagi, dia tukar lagi. Maka putaran tu akan berterusan. Sebenarnya putaran tu dia macam hidup mapu. Geng gitu. Tapi bila dia berputar dengan laju, kita tak nampak benda tu putus sambung. Sebenarnya benda tu bergerak adalah dengan kaedah sambung putus. So dia akan bergerak berterusan selagi kita tak tutup suis. Bila kita tutup je suis, dia hilang kemagnetan dia, so dia akan berhenti. So fungsi komutator ni adalah dia akan menukarkan terminal setiap kali separuh pusingan. Okey, tukarkan terminal. Maksudnya mula-mula CD ni menyentuh Y. Tak. Tapi bila dia berputar, CD duduk sebelah kiri pula, dia akan menyentuh X pula. So tujuan komutator tu adalah untuk menukarkan setiap separuh putaran. Menukarkan terminal setiap separuh putaran. Okey, nak memastikan dia bergerak satu
hala sahaja. Okey. Katakanlah tak ada komutator ni. Komutator ni tak wujud. Maka apa akan jadi pada gerakan tu? Dia tak bergerak secara berputar. Dia akan gerak separuh, pusing balik. Separuh, pusing balik. Separuh, pusing balik. Kalau tak ada komutator tu. Boleh? Boleh. So, komutator ni bertindak sebagai penukar terminal setiap kali separuh putaran. Tu kegunaan komutator. So dia akan boleh berpusing secara berterusan lah. Okay. Berpusing. Kalau belah ambil motor Desyang Kuro ke apa kereta mainan tu, ambil belah, ginilah struktur dia. Tapi asas dia lah. Tapi putaran dia tu sebenarnya dia kompleks lagi. Dia gegelung atas gegelung, nak suruh bertambah laju. Okay. Macam mana dia bekerja? Okey, separuh putaran yang pertama, berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Okey. Berus karbon Y menyentuh separuh komutator biru. Arah dalam arus ABCD. Dia bergerak daripada ABCD. Bila dia berputar, arus tu akan bergerak dalam DCBA. Masa ni dia akan jadi DCBA. Right. Dia jadi asal dia ABCD. Bila dia berputar, dia akan jadi DCBA pula. Bila dia berputar lagi, dia akan jadi ABCD. Pening dah rasa. Tapi relax. Sabar. Bila kita buat latihan lagi, awak akan faham insya-Allah. Gegelung berputar pada arah yang sama dengan separuh putaran. Dia separuh. Okey. So dia akan kalau dalam periksa dia akan tanya macam mana sebuah motor tu boleh bergerak, berfungsi lah. Okey. Jadi poin yang awak perlu ada bila ada arus, konduktor akan menjadi magnet. Okey. Magnet akan berinteraksi, medan magnet akan berinteraksi dengan medan magnet kekal, menghasilkan satu daya. Okey. Menghasilkan satu daya akan mengikut arah ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming. So boleh tulis apa yang awak tahu. Okey. Kelajuan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Tadi lah, motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Kelajuan yang tinggi diperlukan apabila alat ini digunakan untuk menggerudi lubang pada dinding. Kalau nak gerudi lubang tu kita kena guna kelajuan tinggi ya, baru dia boleh tembus. Kalau tak tembus dinding tu. Jadi kelajuan putaran motor elektrik bertambah apabila kita tambahkan arus dalam gegelung tu. Kita tambahkan arus, so dia akan berpusing. Ataupun kita tambahkan kekuatan magnet di dalam dia. Setiap motor akan ada magnet dalam dia. Okey, gegelung yang lebih banyak lilitan. Okey, cara kita nak tambahkan kekuatan arus, kita boleh tambah lilitan. Bila kita tambah lilitan tu, dawai tu akan menjadi tebal. Kan dawai tebal, rintangan dia rendah. Bila rintangan rendah, arus tinggi. Okey. Jadi kaedah-kaedah untuk menambahkan arus, kita boleh memperbanyakkan bilangan lilitan. Tambahkan bilangan lilitan. Okay, bila dia jadi magnet tu akan lebih kuat. Tu kelebihan dia. Okey. Cikgu ganat cikgu bila tebal ganat ni? Dawai dalam motor dia ada lilitan dawai. Dia lilit dawai tu. Tujuan dia lilit tu sebenarnya untuk dawai tu menjadi lebih tebal. Tebal tak? Kan macam saya cerita dalam bab elektrik sebelum ni, kalau dawai yang tebal, rintangan dia rendah. Okey, bila rintangan rendah, arus tinggi. Kan kita guna V sama dengan I R. V per R sama dengan I.
hubungan rintangan dengan arus adalah berkadar songsang. Kalau rintangan rendah, arus tinggi. Sebab tu dalam gegelung dia lilit dawai tu. Lilit semakin banyak. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan rintangan dawai. Bila rintangan dawai berkurang, arus lebih tinggi. Itu tujuan dia. Kalau kita tengok kalau buka enjin drone pun, enjin motor drone tu, dalam dia tu memang banyak gila dia punya lilitan. Nak suruh dia berpusing dengan lebih laju. Rintangan rendah, arus tinggi. Okey. Motor ada dua jenis. Motor tanpa berus dengan motor yang berberus. Okey. Berus tu macam mana? Okey, dia ada ni contoh dia. Okey. Dalam motor sama ada gegelung yang berpusing ataupun magnet yang berpusing. Okey. Kita ada gini ada tak? Mini magnet. Lepas tu dia ada gegelung sini ni, gegelung. Apa tadi? Gelung tu. Lepas tu baru dia disambung gini. Jadi dalam magnet tu sama ada gegelung ni hok berputar dalam motor tu. Gegelung yang berputar ataupun gegelung tu duduk satu tempat yang berputar, hok ni berputar. Magnet tu yang berputar. Salah satu lah. Okey. Jadi ni kegunaan berus tanpa berus. Kalau gegelung yang berputar, motor tanpa berus. Kalau magnet yang berputar, motor berberus. Tapi perlu tahu je lah benda tu tu mana, okey. Persamaan dia terdapat magnet dan gegelung. Okey, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Okey. Tanpa berus ni gegelung pegun, magnet berputar. Motor pula motor berberus pula, magnet pegun, gegelung berputar. Ya. Yang awal-awal tadi cikgu terang dengan arah arus dalam gegelung A, B, C, D tu. Waktu tu arah masuk dengan arah keluar je kan? Arah masuk, arah keluar. Dia sama ada masuk atau keluar je. Okey. Bila dia berputar kedudukan, jadi AB tu bertukar kedudukan dengan CD tadi. Okey. Ni perbezaan dia. Okey. Tiada percikan bunga api, terdapat percikan bunga api pada komutator. Okey, bunyi yang lemah semasa motor beroperasi, bunyi yang kuat semasa motor beroperasi. Okey. Itu perbezaan dia sahaja. Cuma kalau dalam periksa mungkin dia akan tanya apakah persamaan antara motor tanpa berus dengan motor berberus. So ni adalah konstruk mengingat lah. Mengingat. Kalau dalam mungkin dia akan tanya juga motor tanpa berus, adakah magnet yang berputar ataupun gegelung yang berputar. Tu benda tu adalah mengingat juga. So mengingat ni kalau ikut daripada hierarki dia kata mengingat ni adalah yang paling rendah sekali. Dia punya penilaian dia adalah paling rendah. Ya. Maksudnya paling mudah lah. Tapi bagi saya, kalau saya tengok daripada periksa SPM sebelum-sebelum ni, kalau soalan satu markah tu, ramai juga pelajar yang tinggi pun tak boleh jawab. So, mungkinlah benda tu sekadar teori saja. Okay? Mengingat ni juga bukannya benda yang hak mudah. Benda yang susah pun boleh jadi juga. Kalau macam saya tanya awak, berapa tarikh lahir awak? Mungkin awak jawab tak. So mengingat tu maksudnya awak boleh ingat tarikh lahir awak. Masa tu aras dia adalah rendah tak?
Tapi kalau saya tanya apakah tarikh lahir Datuk Seri Najib Tun Razak, boleh jawab tak? Tu mengingat juga, tapi mengingat tu adalah mengingat aras yang tinggi. So kau kena get ready lah, okay? Get ready dengan tinggi dan aras tinggi dengan aras rendah, okay? Tapi dia punya pembahagian dia, tahap dia adalah 5, 3, 2. 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi. Okay. So gitulah. So hari ni setakat itu saja. Sampai ke next adalah aruhan elektromagnet. Doakan kita boleh buka sekolah. Okay, kita boleh belajar dalam kelas aruhan elektromagnet ni. Sebab lebih praktikal kalau kita bersemuka, boleh tunjuk terus. Kalau gini payah nak tunjuk. Saya nak ajar tangan kiri Fleming tu pun saya rasa seorang dua orang je hok faham je. Hok lain laut ugok rasa. Tak. Haikal tanya benda ni. Haikal tanya benda. Seri benda aku Haikal? Tak ada. Ke seri benda. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada, setakat itu saja untuk hari ini. Hari ini ada berapa orang? Ada 33 orang. 30. Jadi 34 saya tengok ni. Ada 34. Mungkin ada hot left ke. Masuk kejap tubik. Gitu. Tekuk Aina ada tak dik aku? Betul? Tengok. Gitu lah. Kalau Google Meet ni gitu lah. Kalau awak pakai plan prepaid ke? Kau pakai hak tu. Sebab saya ada saya beli macam nombor yes tu dia unlimited. Unlimited. Boleh guna unlimited lah boleh guna. Tapi kalau awak beli, kalau ada kota 10 gig ke apa, kalau guna Google Meet memang kejap Google Meet makan banyak data. Tapi ramai sini orang kaya ni. Afiq Aikal rumah ada wifi tak? Zarpan apa tak? Tak? Ada. Ada. Okay. So itu saja untuk hari ni. Kita jumpa pada kelas tambahan hari Khamis malam Jumaat. InsyaAllah. Tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tas. Hak tak ada dalam kelas ni siapa? Pakcik ada tak pakcik? Pakcik ada pakcik? Tak ada? Tadi ada kejap ni. Senyap tak ada. Sekejap saya cek lah. Tadi ada saya tengok kejap ni. Tak ada leh oh. Okey lah. Saya tengok rekod lah. Siapa ada, siapa tak ada. Saya dah print screen dah. Tadi siapa tu. So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Amin. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Sama-sama. Syabaniah dah boleh masuk dia sebab ia tak ada data. Kita dah siang dia. Ya atas dia masih cikgu tapi duk siapa? Dia WhatsApp ke benda? Ya Telegram mak. Tapi duk siapa mesej dia? Siang dia. Okey, baik. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Sama. Beres.